Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha لا تنسى ذكر الله وصلاة وسلام على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله لا تنسى ذكر الله وصلاة وسلام على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Moga tuan-tuan semua sihat walafiat, berada di samping keluarga yang bahagia insya-Allah taala. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Road to Arafah Quran Hour, satu rancangan di mana kita akan berkongsi perihal-perihal haji. Kita akan berdiskusi tentang apakah yang makna di sebalik haji itu sendiri. Tempat program di mana kita akan cuba untuk meningkatkan keimanan kita, seterusnya meningkatkan amalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini adalah hari yang ke-8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Kalau tuan-tuan pernah dengar apa itu hari Tarwiyah, insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Alhamdulillah hari ini panel-panel kita bukan calang-calang orangnya. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani pertama sekali oleh Al-Fadhil Ustaz Riza Kamarudin. Ya Ustaz, sebagai pembimbing haji dan umrah MKM Ticketing Travel dan Tours. Jadi ini bukan calang-calang orang ya, sudah beberapa kali pergi haji, beberapa kali pergi umrah. Pengalaman Ustaz tu insya-Allah yang kita mahukan Ustaz. Boleh ya Ustaz? Insya-Allah kami nantikan mutiara-mutiara haji yang telah dikutip di sana untuk kita kongsikan bersama insya-Allah sebentar lagi biiznillah taala. Panel kita yang kedua pula tidak lain dan tidak bukan adalah Ustaz Faris ya Ustaz, Ustaz Faris Hadi ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Faris Hadi, kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam episod ke-8 dahulu, Ustaz Faris kita merupakan Naib Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Selangor. Masya Allah, bukan senang nak jadi Naib Johan ni Ustaz. Saya kalau pergi entah nombor tercorot Ustaz. Nombor tercorot kan. Orang suruh beza lagu Sabah Hijaz mana satu pun tak erti Ustaz. Jadi kalau macam saya ni Ustaz, nasihat Ustaz pada saya apa Ustaz untuk nak bagi pandai sikit Tarannum ni? Sebenarnya untuk pandai ni kan, untuk ni lah belajar berlagu lah orang kata. Kena banyak mendengar Ustaz. Banyak mendengar kan. Bila sebenarnya memang sukar untuk beginner lah kan, beginner untuk mempelajari ilmu lagu ni, ilmu tarannum ni. Memang kita tak rasa macam sama je. Saya pun mula-mula dulu rasa macam sama je Sabah ni. Sama je Hijaz ni, sama je Sikah ni. Tapi bila kita dengar sebenarnya ada perbezaan daripada tadi lagu kan, air lagu tu sendiri. InsyaAllah Ustaz kalau dengar saya rasa Johan. Allah doa hari Tarwiyah ni Ustaz. InsyaAllah harap-haraplah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya sebelum kita nak pergi, saya pernah cuba belajar Tarannum Ustaz. Saya pernah masa kecil-kecil dulu saya belajar, sebab saya pun merupakan graduan Mahat Tahfiz. Jadi masa saya belajar Tarannum tu, saya nampaklah tok guru saya dia ajarlah kami Tarannum, tetapi bila dia sampai ke jawab, kemudian dia buat jawab-jawab saya tutup Quran. Saya kata ni tak boleh. Dia angkat suara dia tinggi, saya kata oh tak boleh.
Saya pitching confirm lari. Jangan risau. Jadi akhirnya tak tahulah, mungkin rasa kemampuan tu tidak ada. Saya sayang sekali lah saya berhenti belajar ilmu taranum. Sepatutnya saya kena kembali. Mungkin Ustaz ada peluang atau masa untuk mengajar saya, insya-Allah nanti. InsyaAllah kita boleh set masa. Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada hari ini kita nak membawa satu topik di dalam haji, perihal haji kita, yang mana iaitu membina takwa jihad sepanjang zaman. Ya, membina takwa jihad sepanjang zaman. Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam, saya nak memohon daripada Al-Fadil qari kita pada hari ini untuk membaca daripada ayat 29 di dalam surah Al-Insan sehinggalah ayat yang ke-31. Falyatafaddal mashkura. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, mari kita lihat surah Al-Insan bermula ayat 29 hingga ayat 31 pada muka surat 580 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkirah faman اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa mahukannya kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan ke arah Tuhannya. Dan jika kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan bagi orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Kita ingin menarik perhatian tuan-tuan kepada ayat yang ke-29, iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa mahukan kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan ke arah Tuhannya. Jadi tuan-tuan, jemaah-jemaah haji kita kini sedang melalui satu jalan menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sedang mempersiapkan diri pada hari Tarwiyah ini untuk menghadirkan diri mereka di hari Arafah, iaitu di situlah puncak segala amalan-amalan haji, tuan-tuan. Jadi inilah dia ayat yang sangat membina diri kita, membina jiwa kita, memotivasikan kita. Kerana ini semua melihat kepada kemahuan kita. Jikalau kita mahu jikalau kita mahu untuk mengambil kebaikan untuk diri kita, maka hendaklah kita menempuh jalan yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita nak tarik balik perhatian tuan-tuan kepada topik kita pada hari ini, iaitu membina takwa jihad sepanjang zaman. Ustaz, kita katakanlah haji ini persiapan dia bukanlah persiapan yang sekejap. Kan? Bukan kita kata hari ini kita nak pergi, esok sampai. Dia bukannya macam kalau kita nak pergi solat jemaah. Start motor, jalan, sampai. Kan? Tetapi haji ini dia berlainan, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan serba sedikit, lebih lagi tentang hari Tarwiyah. Mungkin sekali Ustaz boleh ceritakan sekali tentang hari Tarwiyah dan bagaimana persiapan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang bakal haji. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap individu Muslim,
Pertama sekali dia perlu ada impian dan cita-cita untuk menunaikan tanggungjawab rukun Islam dia yang kelima. Apa cara sekalipun. Persiapan awalnya dia kena persiapan modal lah. Persiapan modal sebab ni perjalanan yang jauh. Kalau modal ada, yang paling penting daripada itu selain daripada modal adalah ilmu. Dia kena belajar, membaca dan hadir kursus. Sebab kursus ini adalah medan ilmu terakhir sebelum mereka berangkat, sebab di sana insya-Allah para pengendali haji akan menceritakan kisah-kisah the reality. Sebab kita di sana kita tidak akan cerita yang manis-manis saja. Sebab kalau kita cerita yang manis-manis saja tentang perjalanan haji, nanti bila berlaku insiden dan sesuatu di luar jangkaan, mereka dah panik. Itu yang selalu berlaku, Ustaz. Selalu berlaku. Sebab itu di MKM kita tak cerita. Kita akan cerita the real situation. Yang baik pun kita cerita, bakat yang sementara lagi insiden-insiden yang mungkin berlaku, kan, sesakan, asakan dan sebagainya, perpindahan, ada macam-macam ceritalah. Sebab nak ceritakan supaya para jemaah haji ni, bakal jemaah haji, mereka bersedia untuk sebarang kemungkinan. Jadi bila mereka dah bersedia dengan sebarang kemungkinan, perjalanan kadang pertama cuaca, berjalan kaki mungkin menghadapi jam yang dahsyat, kan, nak berjalan kaki dan sebagainya, himpunan yang ramai, manusia yang ramai, crowded, kan. Jadi ini semua kadang-kadang masalah makan, minum, tukaran duit dan sebagainya. Ini benda-benda yang sering berlaku, yang menguji kesabaran seorang. Sebab itu bila dalam proses belajar, dalam kursus dan sebagainya, kita terapkan kepada para jemaah supaya mereka bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Jadi bila itu mereka, insya-Allah mereka dah tahu lebih kurang. Jadi ada solusi-solusi yang mungkin mereka akan carilah. Baik. Banyak kecabaran, Ustaz, nanti kalau semasa di haji tu? Adakah, yelah, saya faham ada dalam 3 juta orang berkumpul di satu tempat yang sangat kecil. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan apakah yang bakal berlaku dalam keadaan itu? Kesesakan. Jadi berebut-rebut yalah, nafsi-nafsi, menguruskan kehidupan, menguruskan perjalanan. Jadi terpisah dengan rombongan, terpisah dengan kumpulan dan sebagainya, tersesat dan sebagainya, miscommunication, gagal memahami arahan-arahan semasa. Sebab kadang-kadang arahan itu keluar immediate, kan, melihat kepada situasi. Jadi benda tu yang biasa, yang common berlakulah. Jadi kemudian faktor kesihatan, makan mungkin selera kita, kan, tak sama tu kadang-kadang. Jadi isu-isu, jadi dia akan saya bayar package ni, apa saya dapat ni, dia jadi macam-macam error kat sana. Jadi kesemuanya menuntut kesabaran kepada semua pihak-pihak. Pengurusan kena sabar, para jemaah kena sabar. Jadi masing-masing kena ada toleransi. Sebab itu kejituan dan kesepakatan serta kesatuan mestilah dibina dengan baik. Sebab itu ilmu itu penting. Jadi ketika proses belajar tu kita kena terapkan ke semua. Jangan cerita yang indah saya, jangan, tolong. Sebab nanti jemaah akan marah, kecewa dan sebagainya. Nanti kita yang akan kena. Itu sebagai pengurusan. Jadi macam perjalanan kita daripada Mekah, daripada penginapan kita nak menuju ke masuk ke Arafah itu, kita pada hari tarwiyah kita masuk dulu ke Mina dan sebagainya. Pergerakan itu kadang-kadang Ustaz pun tahu, kan, distance dia bukan jauh, kan, tetapi makan masa yang lama sebab 2-3 juta orang. Allahu Akbar. Kan, jadi tertumpu di satu masa dan satu tempat yang sama. Sebab itu Nabi kemuncak haji, Nabi kata Al-Hajju Arafah itu, bagaimanapun kondisi seseorang jemaah haji itu, dia mesti dibawa masuk wukuf di Arafah walaupun seketika supaya melayakkan dia haji, dapatkan sah ibadah haji. Tak dapat apa-apa. Tak dapat haji lah, kan? Haji lah. Jadi ini semua saya nak sebutkan macam mana, ya. Persiapan diri kita, kan. Sudut kesihatan, jaga makan minum dengan baik. Jadi kadang-kadang ada jemaah haji yang dia di peringkat awal tu dia struggle buat umrah berkali-kali, dia
membazirkan tenaga dan waktunya. Sedangkan kita suruh rehat dulu, nanti berikan tumpuan hanya daripada hari tarwiyah tu sampai hari tasyrik akhir tu, berikan sepenuh tumpuan pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji aja. Ya, betul. Jadi berikan, rehatkan badan dulu sebab nak struggle orang ramai. Jutaan para hujaj. Jadi bila dia dah struggle awal, nanti bila sampai pada hari kemuncak, Dia dah tak larat. Allah. Ini di antara perkara-perkara yang sering berlaku. Jadi dia dah macet dah, dia dah jam. Jadi kesian, kita kesian. Jadi kadang-kadang untuk berbuat amalan di sana kita perlu bijak pandai jugalah. Kan kita perlu tahu mana yang prioriti, mana yang keutamaan, kurang sikit prioritinya. Jadi kena sentiasa. Jadi insya-Allah para jemaah ini sampai ke akhirnya sentiasa akan dibimbing, akan ada tazkirah dan kuliah serta peringatan, sesi-sesi peringatan untuk jemaah sentiasa berada di atas landasan yang tepat ketika menunaikan ibadah haji sesuai insya-Allah kita cuba lakukan seperti mana Nabi kata khuzu anni manasikakum itu supaya kita track kita betul-betul follow ibadah haji. Sebab Doktor, Ustaz, kita nak boleh sampai ke Mekah itu satu nikmat yang besar. Bila dah sampai di sana, tunaikanlah, lunaskanlah ibadah haji kita sebaik mungkin. Sebab itu ilmu lah penyelesaiannya. Jadi untuk mendapatkan haji yang mabrur yang kata Nabi SAW, laisal jazaa'un illa jannah, itu bukan mudah. Memang praktikal haji ini bukan mudah. Saya nak sebut ada jemaah-jemaah kita beritahu, dia kata Ustaz, haji ni dia kata ini ibadah orang muda. Sebab saya sebut dah pada episod yang lalu, haji ini more than 99% dia adalah praktikal, menggunakan tenaga, pergerakan. Jadi bayangkan daripada Mina kita nak ke Arafah, kemudian nak patah balik. Kemudian ketika kita melontar itu, pergerakan kita bukannya 2 km, 3 km, padahal mungkin berbelas kilometer kita nak berulang-alik dalam kadang-kadang dalam suasana cuaca yang baik, alhamdulillah. Kalau cuaca ekstrim, ya sampai mencecah 50 degree. Allahu akbar. Macam mana? 45, 47, 50. Ada satu ketika dulu Allah uji pada hujaj dengan cuaca yang sejuk melampau kan. Jadi dia mengundang rasa yang pelbagai. Jadi para jemaah dia kena bersedia atas kemungkinan tu. Bagaimana nak dapat itu ialah dengan pengajian. Jadi dia kena ada. Jadi yang saya faham Ustaz, persiapan ilmu sebelum pergi ke sana, persiapan mental dan tubuh badan yang sihat. Jadi ibarat kata jihad ini adalah haji ini seolah-olah dia satu medan jihad juga. Medan jihad. Dalam erti kata kita terpaksa bersusah payah, kita terpaksa berpenat lelah kan sehingga ke tahap sakit hanya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah melihat satu ketika Doktor. Ya. Di Mina. Itu memang mengundang rasa sedih saya, rasa insaf dan simpati saya. Kalau kita para jemaah haji, mungkin mereka merungut jauh distance dia daripada di Mina tu tempat ke Jamarat itu kan. Jadi apa yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana saudara kita daripada benua Afrika dan benua India, mereka berada di Mina tu Ustaz, hanya menumpang di kaki-kaki bukit sekitar Jamarat itu, hanya berpayungkan, beratapkan kain ihram mereka sahaja. Kain ihram. Saya kata subhanallah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tu. Walaupun mereka berjalan kaki, walaupun mereka menunggang unta yang kurus, mereka akan mingkul li fajin amir. Itu memang saya lihat, saya memang sangat-sangat menginsafkan. Subhanallah. Kita kalau setakat duduk hotel, distance-nya agak jauh, nak mengungut, saya kata malu dengan mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ini, sebab mereka datang dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ada jemaah yang daripada Afrika, tak silap saya, dia menjual rumahnya, seluruh empayar kehidupannya dia jual untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tanya macam mana nak balik, wallahu alam, aku serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, dia sudah berada dalam usia emas. Dia kata isunya dia tak ada tanggungan apa semua. Dan nak ceritakan bahawa dia telah menolak kesemuanya. Dia jual itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah memberikan haji yang mabrur insya-Allah. Ustaz, menariklah Ustaz kan tentang pencerahan Ustaz dengan kesungguhan, terutamanya orang Afrika kan, orang India, orang Bangladesh. Pengalaman saya pergi umrah baru ni bulan 12 kan. Saya boleh lihat dua perbezaan yang sangat besar, sangat ketara orang kita, orang Malaysia dengan orang Bangladesh, orang Afrika, orang India. Kondisi hotel
Kan kita tengok hotel mereka, ya Allah kita selesa sungguh. Tapi dia orang hotel masya-Allah, tapi dengan kesungguhan tu. Kan kita nampaklah dia orang berkorban semata-mata nak pergi umrah, nak pergi haji Ustaz. Kan hanya untuk beribadat kepada Allah SWT. Masya-Allah, saya kagum. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu saya rasa satu pengajaran yang sangat penting untuk kita bermujahadah. Kita pergi haji untuk bermujahadah, untuk melaksanakan amalan haji, tuan-tuan. Kita bukan pergi bercuti. Ini bukan melancong. Jadi bila kita kata ia bukan melancong, maksudnya akan banyak permasalahan, kesusahan yang bakal kita tanggung semasa kita buat haji. Yang membezakan antara jemaah haji yang baik dan jemaah haji yang kurang baik adalah jemaah haji yang baik mereka akan bersabar dan mereka akan berihtisab. Kerana mereka tahu dengan setiap ujian yang mendatang, walaupun sebanyak mana duit yang dilaburkan, tetapi dengan setiap ujian yang mendatang, itu akan mengampunkan dosa dia untuk mempersiapkan dia menjadi duyufur rahman yang sebenar. Kita berehat sebentar tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita kembali lagi Road to Arafah Quran Hour. Bersama saya Finansi Nostra. Saya Hafiz Salim dalam Quran Solution. Sebuah program bual bicara. Yang menakutkan adalah hendak berwakaf 20 juta. Sama ada salah atau tidak, kemahuan. Maqasid imarah yang perlu dibahaskan. Harta-harta kamu adalah, sebab itu saya sebut ya, ujian sahaja. Kami bentangkan 3 resolusi. Bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Road to Arafah Quran Hour bersama dengan panel kita Ustaz Riza dan juga Ustaz Faris, di mana kita akan berbincang dan kita akan berdiskusi perihal-perihal haji. Moga dengan diskusi kita ini insya-Allah akan meningkatkan keimanan kita, memotivasikan diri kita untuk menjadi jemaah haji yang lebih baik. Alhamdulillah, tadi kita telah dengar Al-Fadhil Qari kita membacakan ayat daripada surah Al-Hajj, ayat yang ke-78, muka surat yang ke-341. Kalau tuan-tuan mempunyai mushaf, bolehlah buka mushaf tersebut dan cuba baca dan teliti serta tadabbur ayat yang baru kita bacakan tadi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim alaihissalam. Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu juga dalam Al-Quran. Ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ia merupakan ayat yang terakhir di dalam surah Al-Hajj. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan, memerintahkan kita agar kita berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jadi seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa ibadah haji ini juga adalah salah satu bentuk jihad yang perlu kita laksanakan. Tetapi menariknya kalau kita lihat selepas itu, di mana Allah kata Allah telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan atas kamu dalam agama ini daripada perkara-perkara yang sukar, iaitu perkara-perkara yang kesempitan. Jadi amalan haji ini tuan-tuan adalah amalan yang sepatutnya ramai di kalangan kita yang mampu untuk melaksanakannya. Kan? Tetapi seperti mana yang kita tahu, antara syarat untuk diwajibkan amalan haji adalah istita'ah, di mana kita mampu untuk pergi menunaikan haji. Tetapi masalahnya sekarang, ramai di kalangan kita yang merasakan diri dia tidak mampu. Tetapi pada hakikatnya dia mampu. Jadi yang ni saya nak tanya kepada Ustaz. Saya nak membawa satu permasalahan kepada Ustaz. Di dalam ayat ini Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maksudnya amalan di dalam agama ini tidaklah menyukarkan kita, tidaklah menyusahkan kita. Jadi sepatutnya kita ni, saya nak kata majoriti lah, semestinya tidak semualah. Kan? Tetapi ramai di kalangan kita sepatutnya mampu untuk pergi mengerjakan haji. Tetapi disebabkan saya tak tahulah nak kata macam mana, mungkin tidak kisah ke, ataupun tiada strategi yang sesuai ke, tiada perancangan langsung ke, menyebabkan mereka ini tak rasa nak pergi haji. Seolah-olah Ustaz, kalau kita nak pandang, seolah-olah jihad untuk pergi haji ni, kalau tadi kita bincangkan tentang jihad mempersiapkan diri dengan ilmu, mempersiapkan diri dengan mentaliti yang betul, supaya kita dapat menghadapi cabaran-cabaran semasa melakukan haji. Tetapi kalau kita fikir dengan lebih jauh sikit, seolah-olah jihad untuk pergi menunaikan haji ni bermula lebih awal. Di mana saat kita mengumpulkan harta lah nak bagi cukup kota tu. Kalau pada tahun ini B40 berapa? 10,000 kalau tak silap saya Ustaz. 10,000. M40 dalam 15,000. T20 dalam 30,000. Mereka yang merayu kalau tak silap saya dalam sama juga 30,000. Jadi suatu jumlah yang sangat besar Ustaz. Kalau Ustaz, boleh Ustaz berikan sedikit pandangan lah Ustaz, bagaimana sebenarnya perancangan yang perlu ada pada seseorang, terutama sekali orang-orang muda yang kadang-kadang pakai kereta bukan main tak nak kalah, tetapi bila nak cerita tentang haji, sorry, duit tak cukup. Kan? Macam mana Ustaz? Silakan. Sebagai orang yang muda, sebab Ustaz muda. Ya, betul. Kalau saya ni lebih tua daripada Ustaz, saya yakin kalau Ustaz dengan saya sebaya kot. Ya ke macam mana Ustaz? Okey, tapi silakan Ustaz. Okay. Baik doktor. Yes, saya setuju dengan kenyataan doktor di mana rata-rata orang muda sekarang ni tidak meletakkan haji sebagai satu impian mereka sebelum mereka meninggal dunia, kan? Kalau kita dibandingkan orang muda sekarang dengan kita punya nenek-nenek moyang dulu, kalau kita pergi rumah-rumah kampung kan, nampak dia orang di dinding tu gantung gambar Kaabah yang lama tu. Kan saya cari kat mana-mana tak jumpa, tapi Shopee ada Ustaz. Ya. Jadi mereka meletakkan impian nak pergi haji itu menjadi satu keutamaan Ustaz. Sanggup mengumpulkan duit dan sebagainya. Dan salah satu strategi kan untuk orang muda sekarang ni, kenalah pasang impian. Bukan pasang impian je sebenarnya, tapi dengan usaha. Kumpul duit, kan? Sebenarnya betul. Dia orang mampu. Kan? Mampu sangat sebenarnya. Tabung haji dulu. Ya, betul. Kena buka akaun tabung haji untuk diri sendiri dulu. Kalau ada anak kan, anak baru lahir, baru ni saya baru dapat anak. Kan? Alhamdulillah. Saya sambut je anak dalam fikiran saya. Ini insya-Allah haji. Kan? Saya pergi. Baru sehari, esok tu saya dah buka tabung haji. Dah beratur. Deposit 1,300. Ni jihad ni. Fikir pada anak, saya fikir pada keluarga lah. Saya memang doa supaya sebelum semua dijemput ilahi, semua ahli keluarga saya mesti pergi menunaikan haji. Cukup 5 rukun Islam tunai, kita menghadap ilahi. Itulah sepatutnya impian yang kita kena pasang. Kan? Betul lah doktor. Kita kena bijak merancang kewangan kan. Orang muda kan, pakai kereta tak nak kalah. Honda lah kan. Honda, Toyota, macam-macam kereta sekarang ni, kereta mewah. Tapi nak menyimpan
untuk haji. Kan untuk nak transfer online je Ustaz. Oh. Mudah je, klik 100 masuk dalam akaun tabung haji kan. Bukan susah, tak mampu RM50. RM10 pun tak apa. Lah orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kan? Memanglah kita orang muda kan. Kita kan queue. Betul tak? Ya, Tapi bila dah tiba masanya contoh, tapi duit tak cukup lagi, sayang. Kan? Betul tak Ustaz? Betul. Jadi kita kena menyimpan daripada muda ni. Jadi bijak-bijaklah menyimpan merancang kewangan. Jadi alhamdulillah jelas saya Ustaz di mana saya suka cara Ustaz mengolah, iaitu pertama sekali perlu pasang impian. Ya. Kadang-kadang orang muda rasa alah haji ni untuk orang tua ke, atau tak terfikir untuk buat haji ke, kan. Bila aku ready aku pergilah. Dia ingat macam tu lah, ingat daftar hari ni esok pergi. Kan. Jadi Umrah boleh. Umrah boleh. Pergi bersama MKM. Jadi haji ini pasang impian terlebih dahulu dan merancang kewangan. Jadi itu yang yang kita kata sangat-sangat penting, merancang kewangan. Kadang-kadang orang merancang kewangan Ustaz untuk pergi bercuti. Kan? Pergi bercuti, nak pergi mana? Saya nak pergi Turki. Kumpul dapatlah berapa pergi Turki sekarang Ustaz? Tak tahu berapa pergi Turki sekarang Ustaz? 8 lebih kurang. 8 kan? 8 Ustaz. Ustaz pernah Ustaz dah sedia tu nak pergi Turki tu. Soalan perangkap tu. Okey. Jadi kumpul contoh nak pergi Turki, dia kumpul duit, jadi kemudian dia pergi. Kan, subhanallah. Jadi tapi bila sampai untuk haji tidak ada perancangan. Jadi menarik bila Ustaz kata kita perlu merancang kewangan. Jihad tuan-tuan dalam merancang kewangan kita. Jihad, setiap kali kita hulurkan duit ke tabung haji, kita anggaplah ia sebagai satu jihad. Ia kita ihtisabul ajr indallah. Kita mengharap RM100 ataupun RM10 yang aku letak ini, moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan aku untuk menjadi dhuyufur rahman. Ya tuan, ya tuan-tuan. Jadi sekarang kita setelah selesai jihad sebelum pergi haji, dan tadi Al-Fadhil Ustaz telah berbicara dengan begitu panjang tentang jihad semasa dalam haji. Sekarang kita nak berbincang pula bagaimana jihad membina takwa. Kadang-kadang selepas haji ni, kita nak cerita selepas haji, bila mana telah lekat title haji. Kan kau orang kata ni haji ni, haji apa? Ni haji contohlah, ni haji Arifin. Ini haji ni. Umrah tak ada pula orang panggil dia Ustaz. Ni umrah Faris, umrah Riza. Tak ada pula haji je. Memandangkan betapa besarnya amalan dan betapa besarnya penghormatan masyarakat kita terhadap amalan ibadah haji. Jadi Ustaz, bagaimana ibadah jihad kita Ustaz? Selepas mana kita telah balik memperjuangkan agama Allah di bumi Mekah, bagaimana kita memperjuangkan agama Allah selepas haji? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Doktor. Saya nak menjawab dengan hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Ada seorang sahabat, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling baik? Nabi jawab, beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, berjihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata, menunaikan ibadah haji. Baik. Signifikannya ialah Nabi SAW menyatakan al-hajju mabrun laisa jazaa'un ilal jannah. Baik. Semoga kita doakan semoga para hujaj mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Faham daripada hadis tadi Nabi kata laisa jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur ini melainkan surga. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW cerita Allah akan ampunkan dosa-dosa dan sebagainya, berlaku pembebasan Allah banyak membebaskan daripada api neraka. Jadi bila kita balik ke tanah air selepas daripada menunaikan ibadah haji, moga-moga segala dosa-dosa kita kepada Allah telah pun diampun dan terampun. Jadi basically is bila kita sudah tidak ada dosa lagi, maka kita kena jaga batas itu supaya kita jangan menambun dan menggunungkan dosa lagi selepas itu. Jaga title kita dengan baik. Title apa? Bukan title haji. Title kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Kan? Itu lebih utama untuk kita jaga. Jadi kalau sebelum haji itu mungkin solat 5 waktunya itu mungkin ada terbabas dan sebagainya. Tangga masjid jarang-jarang dijejaki. Jadi selepas balik haji itu tunjukkan komitmen kita kepada diri kita sendiri, bukan orang lain.
kita kena buktikan untuk diri kita sendiri bahawa kita insya-Allah hendak menjadi insan soleh, insan yang baik selepas Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membersihkan diri kita dan hati kita serta dosa-dosa kita. Jadi lakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jadi tapi jangan sampai kalau dah balik haji lagi teruk perangai, itu ada masalah. Itu bukan haji mabrur namanya. Itu haji Marlboro, itu jadi masalah. Jadi itu jadi masalah. Jadi sahabat yang penonton yang dikasih sekalian. Jadi ibadah haji ini, dan saya nak betulkan satu statement. Ya, Ustaz. Ramai di kalangan mereka tak nak pergi haji ni Ustaz, Doktor. Katanya mereka dibayangi dengan rasa takut berlakunya banyak-banyak cerita kan, ada berlakunya tak boleh nampak Kaabah lah, insiden ni. Kita nak bagi tahu kepada para penonton sekalian, pergi menunaikan umrah baik, haji baik. Umrah dan haji itu bukanlah hari pembalasan. Umrah dan haji ini ialah hari pengampunan. Statement tu jauh sangat beza. Nabi SAW sebut as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainah. Kan? Solat 5 waktu, Jumaat pada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan itu pengampunan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW beritahu al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah pada umrah yang berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi kafarah penghampusan dosa untuk berikutnya. Tak takut apa ini, statement ini saya banyak kali dengar. Wallahi saya banyak kali dengar bahawa mereka takut, Ustaz kami belum ready lagi nak pergi umrah, belum ready nak pergi haji sebab belum cuci lagi, belum bersih lagi itu dan ini. Maksudnya Doktor, mereka merasakan bahawa kesan-kesan dosa dan maksiat yang mereka lakukan itu tak memungkinkan mereka pergi. Mereka takut dibimbangi dengan membaca cerita-cerita muka-muka, takut saling diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita nak bagi tahu kepada para penonton sekalian, menunaikan haji dan umrah itu adalah kesempatan untuk meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji dan umrah bukanlah padang mahsyar untuk menjatuh hukum. Bukan sama sekali. Itu kita nak meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah sepatutnya bila mana kita merasakan diri kita banyak dosa, yang itu yang kita patut pergi umrah. Patut pergi. Kenapa nak pergi umrah? Banyak dosa. Satu lagi, Doktor ingat hadis Nabi SAW beritahu, kalau kita bermodal untuk menunaikan haji dan umrah ini, dia akan menjadi sumber rezeki kepada kita. Betul tak? Saya cuba tak ingat matan, saya terlupa dah lalu cepat. Jadi jangan takut fakir dan miskin kerana bermodal untuk pergi ke menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jangan takut miskin. Insya-Allah Allah akan gandakan lagi rezeki kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya selepas mana kita menunaikan haji, sepatutnya amalan kita patut lebih bertambah, ya Ustaz. Ya, sepatutnya. Bukan berkurang. Maksud dia kalau sebelum pergi haji jarang nampak muka kita kat masjid. Selepas haji kenalah nampak muka kita tu dekat masjid selalulah. Kalau sebelum haji mereka banyak orang kata meninggalkan Al-Quran. Yang tu saya nak tanya Ustaz. Sepatutnya tentang Al-Quran ni lah kan. Jadi sepatutnya orang yang selepas menunaikan haji mereka lebih banyak berdekat dengan Al-Quran. Bukan begitu ke Ustaz? Ya betul, saya setuju. Kan? Yalah, bila kita dah pergi haji kan, seluruh dosa kita diampunkan seperti bayi yang baru lahir. Ya, Kan, betul kan? betul. Jadinya di sinilah kita nak merebut peluang, kita dah tak ada dosa. Nak bergandakan pahala kan? Kena kemaskan. Kena kemaskan. Tetapkan Jadi diri. kalau yang belum mahir, mungkin banyak lagi ilmu Quran yang belum diterokai je kan. Di sinilah peluang untuk kita memperkemaskan lagi ilmu Al-Quran, belajar tajwidnya, kan, tadabbur dan sebagainya. Ambil peluang, kita pun banyak sekarang ni banyak sangat peluang Ustaz, Doktor, kan? Di media sosial paling mudah dekat telefon je. Kan? Buka televisyen ada macam-macam rancangan tentang Quran. Masya-Allah, berguru, banyak sangat guru-guru Al-Quran. Sebenarnya nak tak nak aje. Kan? Nak tak nak aje sebenarnya. Manalah tahu bila balik haji tu jadi nak lebih. Ya betul. Sepatutnya macam tu lah kan Betul. Ustaz? Ya betul. Doktor, Okey, saya ada alhamdulillah. sedikit nak tambah. Sedikit pengakhirannya ialah kepada para
terutama Allah kepada duyuf Rahman. Ingatlah ketika hari Arafah itulah turunnya ayat terakhir Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kita kena firm di atas itu untuk kita meningkatkan kualiti iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum, semasa dan kita kembali daripada menunaikan ibadah haji, supaya kita ini menjadi insan soleh, insan-insan hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang sangat menarik tuan-tuan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada ahli panel kita, Masya-Allah, Al-Fadhil Ustaz Faris, Al-Fadhil Ustaz Riza, yang mana haji ini adalah satu jihad. Dan jihad ini adalah dia memerlukan kepada persiapan yang daripada awal. Jihad untuk mengumpul duit pergi ke haji. Jihad semasa menuntut ilmu untuk mempersiapkan diri pergi ke haji. Jihad semasa kita berada di dalam haji tersebut. Dan juga jihad selepas mana kita balik daripada haji dalam membina ketakwaan kita, membina kita katakan apa, darjat kita lebih tinggi, menjadikan darjat kita lebih tinggi. Jadi tuan-tuan, ambillah pengajaran daripada sesi pada hari ini, iaitu kita perlu berjihad dalam membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahaja, kerana masa mencemburui kita. Kalau tak banyak lagi yang kita boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita ya Ustaz, tapi insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa di lain hari. Jangan lupa esok adalah hari Arafah. Ya, jadi untuk mereka, macam mana Ustaz, untuk orang yang bukan pergi haji, apa amalan yang kita boleh buat? Berpuasa. Alhamdulillah. Keindahan dan kelebihan berpuasa di hari Arafah, 2 tahun keampunan dosa. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi berpuasalah di hari Arafah. Kuatkan diri untuk berpuasa besok hari insya-Allah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, jangan lupa esok join, jangan lupa sambil-sambil kita berpuasa, joinlah program kita, tontonlah program kita Arafah Quran Hour. Kita semua hanyalah muqaddimah kepada program kita yang main program kita nanti. InsyaAllah kita jumpa pada lain hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك